Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan. Salam siaran bertemu kita sekali lagi di MAISH TV Khamis 25 Ogos 2022. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar sahaja lagi siaran kita akan dimulai dengan bacaan surah At-Tin yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Amin Zaid bin Jamaluddin, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Diikuti dengan rangkuman berita lawatan rasmi yang amat berhormat Menteri Besar Johor ke Majlis Agama Islam Negeri Johor. Diikuti dengan rangkuman berita sepanjang program Insaniah Kemasyarakatan MAISH Bantu Asnaf Sejahtera di daerah Kulai. Siaran diteruskan lagi dengan berita sepanjang program Kesedaran Anti Rasuah dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah IBR Warga Kerja Pusat Islam Iskandar Johor. Disusuli dengan berita khas sempena Majlis Pelancaran Saham Wakaf Johor dan penyampaian agihan manfaat wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami diteruskan dengan video khas Saham Wakaf Johor. Siaran kami diakhiri dengan slot bingkisan hati bertajuk Wakaf Sebelum Ajal oleh Ustaz Luqmanul Hakim bin Abdul Rahman, Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor, Daerah Kota Tinggi. Sama-samalah kita saksikan. Demikian tadi Muslimin dan Muslimat antara rancangan-rancangan yang akan bersiaran pada minggu ini. Semoga semua akan mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. MAISH Bantu Asnaf Sejahtera, pembayar zakat gembira di surga. Sucikan hati dengan berwakaf. Saham Wakaf Johor, saham akhirat anda. Surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih bersama kami di MAISH TV. Anda bersama saya Mazhar Mazlan, 25 Ogos 2022. Terus ke rangkuman berita. Selasa, 15 Ogos 2022. Pada hari yang bersejarah ini, Ibu Pejabat Majlis Agama Islam Negeri Johor telah menerima kunjungan rasmi Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor. Yang Amat Berhormat Datuk telah beramah mesra dengan semua kaki tangan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Yang Amat Berhormat Datuk turut telah menunaikan saham wakaf Johor. Lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Datuk diakhiri dengan sesi pembentangan taklimat berkaitan perkhidmatan zakat, baitumal dan wakaf yang telah disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tuan Haji Ismail bin Abu. Turut hadir pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Tuan Muhammad Farid bin Muhammad Khalid. Mufti Negeri Johor, Saibu Samahah Yang Berhormat Datuk Haji Yahya bin Ahmad, barisan ahli-ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor dan pegawai-pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Terima kasih diucapkan kepada Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor, atas kelapangan masa berkongsi hasrat dan pandangan bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Semoga ianya bermanfaat untuk umat Islam khususnya di negeri Johor.
Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Kulai telah mengadakan program insaniah kemasyarakatan Maish Bantu Asnaf Sejahtera bersama Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor di Daerah Kulai selama 2 hari bermula 14 hingga 15 Ogos 2022. Program ini diketuai Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tuan Haji Ismail bin Abu, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor dan juga pegawai-pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Program bermula pada jam 6.30 petang dengan bacaan tahlil dan yasin bersama penduduk kampung Seri Gunung Pulai di Masjid Asyakirin, diikuti dengan solat maghrib berjemaah. Program diteruskan dengan slot pengisian rohani, iaitu program tazkirah yang bertajuk Zakat Tidak Akan Membuatmu Miskin, yang disampaikan Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot. Selepas tazkirah, turut diadakan majlis penyerahan sumbangan bantuan. Antaranya sumbangan bantuan pembedaan rumah asnaf berjumlah RM130,000 Malaysia kepada agensi pelaksana pejabat daerah Kulai. Hadir menerima sumbangan pegawai daerah Kulai Tuan Haji Zainur bin Adani. Selain dari itu, turut menerima sumbangan bantuan ialah 3 pusat hemodialisis sekitar daerah Kulai. Pusat dialisis Nur Senem Berhad, Pusat dialisis Ad-Doha Hemodialisis dan Pusat dialisis Prima Legenda Putra. Keseluruhan sumbangan bantuan adalah berjumlah RM3,480,550 Malaysia. Turut menerima sumbangan daripada 3 madrasah tahfiz, Madrasah Tahfiz As-Salam, Madrasah Tahfiz Al-Quran Ibnu Nafis, Madrasah Tahfiz As-Salamah. Keseluruhan sumbangan bantuan adalah berjumlah RM110,000 Malaysia. Selain itu, sumbangan bantuan turut diberikan kepada 2 orang penerima bantuan perubatan, 3 orang pelajar bagi sumbangan bantuan Institut Pengajian Tinggi IPT di peringkat ijazah, seorang penerima bantuan berdikari. Majlis Agama Islam Negeri Johor turut menyumbang bantuan kepada Masjid Asyakirin Kampung Seri Gunung Pulai bagi tujuan penyelenggaraan tanah wakaf. Dan diakhiri dengan sumbangan bantuan fidyah kepada 10 orang asnaf. Pada keesokan harinya 15 Ogos pada jam 7.30 pagi telah berlangsung program isi minyak motor percuma di stesen minyak Shell Kampung Seri Paya. Sebanyak 200 motosikal 150cc ke bawah telah menerima manfaat minyak motor secara percuma. Turut diadakan serentak adalah sarapan pagi percuma di warung Odeng Kampung Seri Paya. Program diteruskan lagi bersama 20 orang asnaf daerah Kulai dengan aktiviti belanja dapur asnaf di sebuah pasar raya IOI Mall Bandar Putra. Dalam masa yang sama, turut berlangsung program menyantuni 10 orang anak-anak asnaf makan bersama di restoran makanan segera Mary Brown IOI Mall Bandar Putra. Pada sebelah petang, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor bersama pegawai-pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor telah melawat tanah wakaf di Bandar Putra, Kulai. Tapak 10 hektar kita ni yang mana dah ada perancangan yang mana telah diperbincangkan oleh peringkat-peringkat daerah, yang mana antara mungkin akan dijadikan sebagai satu pusat Islam di sini, yang mana ada majlis agama, pejabat qadi dan juga ada masjid kerajaan di sini. Tanah wakaf yang berkeluasan lebih kurang 10 ekar ini telah dicadangkan untuk dijadikan kompleks Islam daerah Kulai. Program diteruskan lagi dengan ziarah asnaf di sekitar Kampung Seri Paya, Kulai. Sebanyak 5 buah rumah asnaf telah disantuni. Antara sumbangan bantuan yang disampaikan adalah bantuan perubatan. Pasukan Bijak Ansar Majlis Agama Islam Negeri Johor turut hadir bergotong royong membantu membersihkan rumah asnaf. Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Kulai telah menyerahkan sumbangan bantuan dengan membeli peralatan dan perkakasan rumah berjumlah RM5,000 seperti kipas berdiri, almari, sofa dan juga katil serta memasang tikar getah yang baharu. Terima kasih pembayar zakat. Program diakhiri di Sekolah Batu 26 bagi menyantuni serta menjamu 20 orang anak-anak asnaf menikmati juadah makanan segera KFC di musola sekolah tersebut. Turut hadir Guru Besar Sekolah Agama Batu 26 serta guru-guru yang lain.
Alhamdulillah, program telah berakhir pada jam 6 petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada CEO, tim Brigad Ansar dan juga semua bahagian-bahagian di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dalam pada itu, di daerah Kulai, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah menyumbangkan bantuan pembelian kaki palsu yang berharga RM7,060 Malaysia kepada Puan Nur Hayati. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor merangkap Adun Bukit Permat. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Jafni Muhammad Syukur hadir menziarahi dan menyampaikan surat kelulusan pembelian kaki palsu tersebut. Hadir sama Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor daerah Kulai, Ustazah Nur Faizah Daniel. Moga sedikit sebanyak dapat meringankan beban dan memudahkan pengurusan harian Puan Nur Hayati. Amin ya rabbal alamin. Rabu 17 Ogos 2022, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor dan Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAIS telah berkolaboratif dalam menganjurkan program kesedaran anti rasuah dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah IBR yang dihadiri lebih 400 warga pentadbiran agama Islam Negeri Johor. Program yang diadakan di Dewan Besar Pusat Islam Iskandar Johor itu turut melibatkan beberapa jabatan di bawah pentadbiran agama Islam Negeri Johor seperti Majlis Agama Islam Negeri Johor MAISY, Jabatan Mufti Johor, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor, Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Johor dan Kolej Pengajian Islam Johor Marsah. Turut hadir ialah Pengarah SPRM Johor, Datuk Haji Azmi bin Haji Alias, Mufti Negeri Johor Sahibul Samaha yang berhormat Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor, Bahagian Pemantauan Projek dan Kesejahteraan Rakyat Puan Syubanah binti Yusof, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor yang berhormat Datuk Haji Muhammad Rafiqi bin Haji Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor Tuan Haji Ismail bin Abu, Pengarah JPSNJ Tuan Haji Ahmad Wafi bin Abdullah, Rektor Masah Prof. Madya Dr. Hussein bin Salamun dan Timbalan Pencegahan SPRM Johor. Penolong kanan Pesuruhanjaya PKPJ Syekh Hamadi bin Syekh Abdul Hamid. Program selama setengah hari itu dimulakan dengan 2 sesi. Ceramah berkaitan pengurusan kenderaan kerajaan dan pengurusan perolehan kerajaan daripada Wakil Jabatan Kerja Raya JKR Negeri dan Perbendaharaan Kewangan Negeri Johor. Program diteruskan dengan ceramah daripada Penolong Kanan Pesuruhjaya PKPJ Syekh Hamadi yang bertajuk Tuntutan Palsu, Halal itu Indah, Haram itu Pepusnah. Program diteruskan dengan sesi melafaz Ikrar Bebas Rasuah IBR yang diketuai oleh Timbalan Pengarah Operasi JAIS Tuan Haji Yosri bin Haji Ihsan mewakili warga pentadbiran agama Islam Negeri Johor sambil disaksikan oleh Datuk Haji Azmi. Sesi menandatangani IBR diadakan antara Datuk Muhammad Rafiqi yang mewakili warga pentadbiran agama Islam Negeri Johor dan Datuk Haji Azmi mewakili SPRM. Johor Bahru, Ahad 14 Ogos 2022. Satu majlis pelancaran sahan wakaf Johor dan penyampaian agihan manfaat wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor telah diadakan. Majlis ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Muhammad Farid bin Muhammad Khalid, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor. Turut hadir Sahibul Samaha Yang Berhormat Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor, Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tuan Haji Ismail bin Abu, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor. Program dimulakan dengan ucapan perasmian yang disampaikan oleh Yang Berhormat Tuan Muhammad Farid bin Muhammad Khalid, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor. Seterusnya, Yang Berhormat Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor melancarkan Mushaf Al-Quran versi Johor, Saham Wakaf Johor.
Sebagai simbolik, Yang Berhormat juga telah menyerahkan Al-Quran versi Johor kepada Tuan Muhammad Radi bin Roslan, Timbalan Penolong Pengarah Pendidikan Negeri Johor, bagi diargihkan kepada sekolah-sekolah agama, pusat-pusat tahfiz dan masjid-masjid di negeri Johor. Yang Berhormat Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor juga telah melancarkan projek baharu Saham Wakaf Johor, iaitu Sekolah Menengah Antarabangsa Tahfiz Sains Johor. Sekolah ini akan dibina di Kampung Sinaran Baru, Mukim Tebrau, Johor Bahru. Sekolah ini juga akan menggunakan kurikulum yang berdasarkan sains, agama dan tahfiz. Sekolah ini dijangka mampu menempatkan seramai 300 ke 400 murid yang terdiri daripada 80% pelajar tempatan dan 20% pelajar luar negara. Turut dilancarkan pada hari kejadian adalah pelancaran borang potongan gaji Saham Wakaf Johor bagi memudahkan orang ramai berwakaf. Bahagian wakaf, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah membuat inisiatif baharu untuk membayar saham wakaf Johor, iaitu dengan kaedah potongan gaji secara bulanan. Borang potongan gaji ini adalah khusus untuk kaki tangan di bawah Kerajaan Negeri Johor, manakala kaki tangan di bawah persekutuan dan swasta boleh membuat potongan gaji untuk saham wakaf Johor melalui Yayasan Wakaf Malaysia. Potongan gaji secara bulanan ini boleh dibuat bermula dengan RM10 Malaysia dan seterusnya dengan gadaan RM10 Malaysia. Majlis penyampaian agihan manfaat wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor dimulai dengan hasil manfaat wakaf bantuan penuntut Kolej Pengajian Islam Johor Marsah dan penuntut Darul Mustafa Yaman. Jumlah penerima adalah seramai 13 orang yang berjumlah sebanyak RM20,800. Kaedah pemberian adalah pemberian secara tunai RM1,600 seorang kepada penuntut Marsah dan Darul Mustafa Yaman dan disalurkan terus ke akaun penuntut. Turut menerima agihan manfaat wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor adalah manfaat saham wakaf Johor bangunan sekolah agama kepada Tuan Muhammad Radi bin Roslan, Timbalan Penolong Pengarah Pendidikan Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor turut memberi sumbangan hasil manfaat wakaf menara telekomunikasi kepada 5 buah masjid di daerah Johor Bahru, iaitu Masjid Ubudiyah Kampung Bendahara, Masjid Bulatan Kampung Melayu Majidi, Masjid Nurus Salam Taman Pulai Indah, Masjid Al-Masyhur Kampung Luruh Kempas dan Masjid Taman Pulai Emas. Selain daripada itu, Amin Baitumal daerah-daerah bagi mewakili masjid-masjid daerah dalam negeri Johor turut menerima sumbangan hasil manfaat wakaf menara telekomunikasi. Jumlah keseluruhan sebanyak 1.7 juta ringgit Malaysia yang disalurkan terus kepada masjid dan surau di negeri Johor. Hadir menerima sumbangan hasil manfaat wakaf pajakan stesen pam minyak Caltex Taman Pelangi dan sewaan rumah Taman Anggrek. Wakil Kadi Daerah Johor Bahru menerima sebanyak RM63,000 Malaysia bagi tujuan allowance imam, bilal, noja dan bil air masjid Taman Pelangi Johor Bahru. Majlis Agama Islam Negeri Johor turut menyalurkan sumbangan saham wakaf Johor mesin dialisis kepada 5 syarikat dengan jumlah 3.6 juta ringgit Malaysia untuk dimanfaatkan oleh pesakit-pesakit yang membuat rawatan hemodialisis, iaitu Pusat Dialisis Rahimra Sdn Berhad, Wakaf An-Nur Corporation Berhad, Maish Urus Sdn Berhad, Insis Amidat Sdn Berhad, Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat. Selain itu, Majlis Agama Islam Negeri Johor turut menyalurkan sumbangan kepada Wakaf An-Nur Corporation Berhad bagi pembelian klinik bergerak Wakaf An-Nur yang berjumlah RM300,000. Antara lain yang turut menerima sumbangan adalah 2 NGO, Pusat Jagaan Warga Emas Nur Ihsan dan Rumah Perlindungan Baitus Solehah Johor turut menerima sumbangan dari hasil manfaat wakaf sewaan rumah Kenangan Jalan Abdul Rahman Andak berjumlah RM20,000 Malaysia untuk dimanfaatkan bagi tujuan wanita bermasalah. Sebagai penutup, simbolik penyerahan hasil manfaat wakaf sewaan rumah Jalan Permas Jaya, seramai 10 orang wakil dari Pusat Pertubuhan Kebajikan saudara kita telah menerima mok cek yang berjumlah RM10,000 setiap pertubuhan.
dengan jumlah keseluruhan RM100,000 bagi tujuan agihan kepada saudara baru. Sekian rangkuman berita. Sentiasa bersama kami di Maish TV. Maish bantu asnaf sejahtera pembayar zakat gembira di syurga. Sucikan hati dengan berwakaf. Saham Wakaf Johor, saham akhirat anda. Initiating satellite scan. Satellite coming down in 3, 2, 1. Iwakaf Johor. Initiating satellite scan. Iwakaf Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang penonton Maish TV, kalian bersama dengan kami dalam bingkisan hati. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati lagi saya kasih sekalian, penonton Maish TV, kita cuba mengamati satu firman daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Allah menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wahai orang beriman, marilah kalian berinfak sebelum datang kepada kalian akan detik kematian. Kerana apa? Kerana ketika mana datang kepada kalian detik kematian, maka kalian akan mengkhabarkan kepada Allah, wahai Tuhan kami,
andai ditangguhkan detik ajal kami pada sedikit lewat, maka kami akan bersedekah dan kami akan menjadi golongan yang soleh. Jadi tuan-tuan penonton Majlis Agama Islam TV, kita nak lihat bagaimana Allah menyebutkan orang yang telah meninggal dunia, dia minta pada Allah, wahai Allah, kembalikan kami hidup di dunia. Untuk apa? Untuk fa'as-sadaqah, untuk mereka berinfak. Untuk apa? Untuk mereka melakukan satu sedekah jariah, untuk mereka melakukan wakaf. Kerana apa orang mati ni dia nak sangat supaya boleh berwakaf, boleh bersedekah? Kerana apa? Kerana pahala sedekah, pahala jariah, pahala infak, pahala yang akan berterusan sampai kepada hari kiamat. Dia berbeza tuan-tuan puan-puan dengan pahala solat. Kalau solat ketika mana kita meninggal dunia, maka pahalanya terhenti setakat itu sahaja. Kalau kita ibadah yang lain, maka pahalanya ketika mana kita mati setakat itu sahaja. Tetapi apabila kita berwakaf, apabila kita berinfak, kita berjariah, maka setelah mana kita meninggal dunia, maka pahala itu akan berkekalan sampai ketika mana Allah menghilangkan harta tersebut dengan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu, kita yang masih hidup teruskan berinfak, teruskan berwakaf. Mudah-mudahan ketika mana kita mati, maka pahala wakaf tersebut akan mengalir dalam kuburan kita sampai kepada kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan Allah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan kita terus membudayakan wakaf, membudayakan infak dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.